بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحث على حضور الجماعة. باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات. Kalau semuanya subuh dan isya. Ya. Babul hasi ala huduril jama'ati fil subhi wal isya. Bab pada menyatakan galakkan hadir berjamaah sembahyang subuh dan isya. Hadis dia yang pertama, an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfa al-lail, wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama shalla al-lail kullah. Rawahu Muslim. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن شهد العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام الليلة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. Maksudnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, iaitulah khalifah yang ketiga daripada khulafa Rasyidin, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikahwinkan dengan dua orang daripada putrinya. Mati seorang, nikah yang kedua. Rasulullah kata kalau ada anak lagi diberi pada Utsman. Jadi bagaimana terdapat di kalangan Syiah memaki hambun Sayyidina Utsman dan menganggap Sayyidina Utsman sesat. Ini adalah satu penyelewengan, kerana Sayyidina Utsman adalah menantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersembahyang isyak dalam keadaan berjamaah, maka seolah-olah dia telah melakukan qiyam ibadat separuh malam. Dan sesiapa yang bersembahyang subuh dalam keadaan jamaah, maka seolah-olah dia bersembahyang malam seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Dan mengikut riwayat At-Tirmizi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menyaksikan sembahyang isyak dalam keadaan berjamaah adalah baginya ibadat separuh malam. Dan sesiapa yang menyaksikan isyak dan fajar dalam keadaan berjamaah, maka adalah baginya beribadat sepanjang malam, satu malam. Hadis kata Tirmizi, hadisnya hadis hasan. Di sini terdapat khilaf di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan diriwayatkan oleh Tirmizi. Riwayat Muslim mengatakan kalau sembahyang isyak berjamaah boleh fadilat seolah-olah kita beribadat separuh daripada waktu malam. Kalau sembahyang subuh dalam keadaan berjamaah, seolah-olah kita bersembahyang sepanjang malam. Beza antara isyak dengan subuh. Adapun riwayat Tirmizi mengatakan, barang siapa yang sembahyang isyak berjamaah, maka dia dapat kelebihan beribadat separuh malam. Kalau sembahyang isyak jamaah, subuh berjamaah juga, barulah mendapat ibadat sepanjang malam. Ini khilaf di antara Tirmizi dan Muslim dalam meriwayatkan hadis ini. Nak senang pakai jemaah belaka, boleh belaka senang. Itu dia. Itu menandakan bahawa sembahyang isyak dan sembahyang subuh berjamaah mempunyai pahala yang menyamai sembahyang tahajud di waktu malam. Barang siapa yang luput sembahyang tahajud, dia bersembahyang isyak dan bersembahyang subuh, maka mendapat fadilat sembahyang tahajud itu. Kalau tahajud pun dia sembahyang juga, isyak dengan subuh jemaah juga, maka mendapat kelebihan yang lebih banyak lagi. Wa an Abi Hurairah adapun mereka yang uzur, dia sembahyang isyak jemaah, sembahyang subuh jemaah, tiba-tiba dia ketinggalan tahajud kerana uzur, maka diberi kepadanya sembahyang tahajud juga kepada orang yang uzur. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
Lau ya'lamuna walau ya'lamuna ma fil asamati was subhi la atauhuma walau habwan. Muttafaqun alaih. Maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan kalaulah mereka mengetahui kelebihan yang ada pada sembahyang Isyak dan sembahyang subuh, nescaya mereka datang menunaikannya walaupun dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau orang tu dia tahu kelebihan yang ada sembahyang Isyak berjamaah dan kelebihan yang ada pada sembahyang subuh, nescaya orang itu akan datang ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak, kerana mengejar kelebihan itu. Di sini juga menunjukkan kelebihan sembahyang subuh dan sembahyang Isyak, kerana sembahyang ini mempunyai keistimewaan yang mencabar kita. Kerana sembahyang Isyak ni waktu kita nak mula mengantuk. Sembahyang subuh waktu tengah sedap tidur. Kalau kita sembahyang kedua-duanya dalam keadaan berjemaah, maknanya kita boleh lawan mengantuk dengan kita beribadat dulu baru tidur. Dan kita meninggalkan tidur kerana sembahyang subuh berjamaah. Oleh kerana itu maka fadilatnya lebih besar daripada sembahyang yang lain. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun asqal 'ala al-munafiqin min salati al-fajr wal 'isha walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwan. Muttafaqun alaih. Maksudnya, dan darinya, yakni dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiadalah sembahyang yang lebih berat kepada orang munafik lebih daripada sembahyang fajar dan sembahyang Isyak. Kalau sekiranya mereka tahu apa yang ada pada keduanya daripada kelebihan, nescaya mereka datang menunaikannya walaupun dalam keadaan merangkak. Hadis ini di samping menyatakan fadilat sembahyang berjamaah Isyak dan subuh sebagaimana hadis yang terdahulu, menyatakan juga bahawa sembahyang Isyak dan subuh ni sembahyang yang paling berat bagi orang munafik. Kerana orang munafik, orang yang berpura-pura Islam ni, datang ke masjid kan nak tunjuk ke orang dia Islam juga. Biasanya dia nak tunjuk-tunjuk ke orang. Kerana orang ramai masa garis, isi orang kurang dah. Subuh orang kurang, maka tak perlu dia tunjuk-tunjuk. Dia pun tak sembahyang terus. Ini antara perangai munafik yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga memberi peringatan kepada kita supaya jangan kita merengan-rengankan sembahyang Isyak dan sembahyang subuh. Kerana meninggalkan sembahyang Isyak dan sembahyang subuh ni dia antara perangai orang munafik. Kalau kita buat begitu juga, maka kita ikut perangai orang munafik yang boleh merosakkan Islam dan iman yang ada pada diri kita. Wallahu a'lam.